ghaibin. Okey, fa maka lanaqussanna, kami akan beritakan, kami akan ceritakan. Lanaqussanna, kami akan ceritakan. Perkataan lanaqussanna tu berasal pada perkataan qasasa. Qasasa tu jejak langkah. Okey, tak apa, nanti kita terangkan. Alaihim, ke atas mereka, bi dengan ilmin, pengetahuan kami. Ilmin, pengetahuan kami. Wa, dan ma, tidaklah kunna kami, ghaibin, tiada di hadapan mereka. Terjemah ghaibin, ghaib, sebenarnya panggil ghaib, tidak ada di hadapan mereka. Dan tidaklah kami tidak ada di hadapan mereka. Maksudnya kami semua ada, kami sentiasa ada di hadapan mereka. Okey, tolong terjemah dia, Puan Izawani, ayat pertama kita. Kita ini muka surat 151 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Puan Izawani tolong baca ayat 6 dengan 7. Minggu lepas banyak ayat dengan ayat minggu ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami pasti akan bertanya orang-orang yang diutuskan Rasul kepada mereka, dan kami pasti akan bertanya para Rasul. Maka kami akan ceritakan ke atas mereka dengan pengetahuan kami, dan tidaklah kami tiada di hadapan mereka. Okey, terima kasih Puan Izawani. Dan ayat pertama kita ini adalah ayat yang ke-7 surah Al-A'raf. Minggu lepas punya ayat terakhir, ayat 6, Allah kata kami akan tanya Rasul yang diutuskan, dan kami akan tanya orang-orang yang diutuskan Rasul kepada mereka. Rasul tu kami akan tanya, dan orang-orang yang kami utuskan tu pun orang-orang yang kami hantar Rasul kepada mereka pun kami akan tanya. Bila Allah SWT bertanya kepada orang-orang musyrikin apa mereka buat, apa mereka tak buat, maka mereka tidak akan mengakui apa yang mereka telah buat kat dunia dulu. Antaranya, mereka tidak mengaku yang mereka syirik pada Allah SWT. Ke akhirat nanti semua akan ditanya. Anak Adam tidak akan berganjak kakinya, melainkan akan ditanya 4 perkara. Tentang rezekinya, dari mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Tentang ilmunya, apa dia amalkan. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang tubuh badan dia, untuk apa digunakan. Semua akan kena tanya. Maka dalam sisi soal jawab yang berlaku ke akhirat, ada orang cuba menipu. Ada orang yang cuba menipu. Puan Ira tolong baca boleh? Puan Ira, muka surat 130. Surah Al-An'am muka surat 130. Ayat yang ke-22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Tolong baca. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tiada jawapan bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami tidak menyekutukan Allah. Okey, terima kasih Puan Ira. So kat akhirat nanti, bila berlaku sesi soal jawab, akan ada orang menipu. Antaranya ni lah orang menipu, orang yang dia syirik pada Allah kat dunia dulu, hari-hari sembah berhala, ataupun tiap-tiap minggu sembah berhala. Tapi kat akhirat nanti, bila mereka tak mengaku, mereka mengatakan depan Allah SWT yang mereka tidak pernah mensyirikkan Allah sekalipun. Lalu, bila golongan ni tak mengaku, apa Allah Ta'ala buat? Allah zib mulut mereka. Tolong baca boleh tolong baca surah Yasin 444. Page 444. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk. Untuk sahabat yang baru masuk, kita sekarang surah Al-A'raf, muka surat 151, ayat yang ke-7. Kita sedang bincang muka surat 151, ayat yang ke-7. Surah Al-A'raf. Okey, kita bincang tentang hari akhirat nanti akan berlaku soal jawab. Lepas pada tu ada orang menipu. Muka surat 444 je. Ayat yang ke-65. Ayat yang ke-65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Betul. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, sementara tangan mereka akan berkata kepada kami,
dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Terima kasih. Pada hari kiamat nanti, bila ada geng-geng yang tak mengaku ni, orang kafir yang tak mengaku buat salah, orang Islam pun yang buat dosa tak mengaku mereka buat dosa, maka ke akhirat nanti Allah SWT akan zip mulut mereka. Masa tu kaki mereka, tangan mereka akan mengaku apa yang mereka buat. Inilah maksud ayat yang ke-8, yang ke-7 kita bincang ni. Kami akan ceritakan kepada mereka dengan ilmu kami. Maknanya ilmu Allah Ta'ala memang dah tahu apa yang kita bakal buat, telah buat, sedang buat. Kat mana Allah tahu? Lauh Mahfuz. Segala apa yang kita buat dulu, segala yang kita telah buat sebelum ni, segala yang kita telah buat sekarang, sedang buat sekarang, akan buat esok lusa, tahun depan, bulan depan, semua tu sebenarnya telah pun tertulis di Lauh Mahfuz. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi malaikat yang sentiasa mencatat amalan-amalan kita. Malaikat sentiasa mencatat amalan-amalan kita pun ada lagi. Yang ketiga, anggota badan kita sendiri akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Anggota badan kita sendiri akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Lalu itulah maksud ayat ni, falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Kami akan cerita kepada mereka apa yang mereka buat. Tak ngaku suka hati lah. Nak ngaku tak nak ngaku suka hati lah. Okey. Lalu Allah akan sampaikan kepada mereka apa yang mereka buat, dan Allah kata kami tidak pernah tidak ada di hadapan mereka. Maksudnya kami sentiasa ada masa kamu buat dosa A, buat dosa B, masa kamu sembah berhala, masa kamu buat dosa secara sembunyi, masa kamu buat dosa secara terang-terangan, masa kamu menzalimi seseorang. Mungkin orang yang kamu zalimi itu dia dah lupa dah dia pernah dizalimi oleh kamu. Tapi Allah tidak pernah. Allah tidak pernah lupa dan tak pernah lalai, tak pernah terhilang daripada ilmu Allah, tak pernah hilang daripada ilmu Allah apa yang kita lakukan. Maka lepas Allah tutup mulut, Allah tunjukkan semua dosa-dosa orang tu ke akhirat, maka berlakulah episod saling mengaku. Tengok surah Ghafir. Okay, ke akhirat nanti, last sekali semua orang lah, orang musyrik pun, orang Islam yang buat dosa pun akan mengaku. Tolong baca dia, Puan Nuraini Bahrum, surah Ghafir. Muka surat 468. 468 ayat 11. 468 ayat 11. 468 ayat 11. 468 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Okey, terima kasih Puan Nuraini Bahrum. Mula-mula tak ngaku lah tadi. Ayat-ayat kita bincang tadi, mereka tak ngaku. Lalu lepas mereka tak ngaku, Allah tutup mulut mereka. Allah ceritakan pada mereka apa mereka telah buat dulu, A to Z. Segala dosa mereka, maksiat mereka, secara sembunyi, terang-terangan, semua Allah Ta'ala ceritakan kepada mereka. Akhirnya mereka pun mengata, wahai Tuhan kami mengakui dosa-dosa kami. Jadi kat akhirat mengaku buat dosa, kat akhirat baru mengaku bersalah, apa faedah? Tidak ada faedah langsung. Kat dunia ni, mengaku salah, minta ampun ada faedah. Okey? Kat dunia ni mengaku salah, minta ampun ada faedah. Kat akhirat tak ada faedah. Masuk neraka, mereka mengaku lagi. Dalam surah Al-Mulk kan. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengaku dengan dosa-dosa mereka, maka kecelakaanlah jauhlah pada rahmat Allah bagi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Kat akhirat nanti, para ulama tafsir mengatakan ke akhirat nanti akan ada tiga apa ya? Dia panggil tiga sesi dihadapkan di mahkamah Allah. 3 sesi dihadapkan di mahkamah Allah. Okey. Sekejap saya share di dekat skrin. Sekejap Mana Adi? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Okay, ini hadisnya.
Okey. Nampak ada kat skrin Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'radun nas yaumal qiyamah thalatha aradati. Pada hari kiamat manusia akan dihadapkan ke hadapan Allah sebanyak 3 kali. 3 sesi. Fa amma aradatani fajidalun wa ma'aziru. Maka ada pun 2 sesi yang pertama akan berlaku perdebatan, membela diri. Tak ngaku, membela diri tadi tak ngaku, saya tak buat, saya tak bersalah. Ni sesi pertama. Sesi kedua, mengaku, ya saya buat, saya minta maaf, kembalikanlah saya semula ke dunia, saya nak taubat balik, saya nak beramal balik. Ni sesi kedua. Adapun sesi ketiga, lembaran-lembaran catatan amalan akan berterbangan lalu dicapai oleh pemilik-pemiliknya. Ada yang, ni terjemah ni tak habis ni, sebab muka surat lain, saya tak ambil gambar lah. Muka surat lain, maka Nabi kata, fa'akhidhum biyaminihi wa akhidhum bishimalihi. Ada yang akan capai buku catatan amal dengan tangan kanan, ada yang akan capai buku catatan amal dengan tangan kiri. Maka masa tu semua orang akan melihat amalan mereka masing-masing. Bahkan catatan amal kita ke akhirat bagaikan rantai-rantai yang ada pada binatang. Rantai binatang ni, binatang ternak biasa dibubuh rantai. Rantai dengan leher binatang tu tidak berpisah. Ini sebagaimana rantai itu dengan leher binatang tidak berpisah, macam itulah juga buku catatan amal manusia ke akhirat tidak akan berpisah daripada tuan badan dia. Tolong baca dia. Puan Rosnani, tolong baca boleh Puan Rosnani, muka surat 283. Muka surat 283. Ubutan terjemah Ta'irah, necklace. 283 ayat 13 ayat 14. Ayat 13 ayat 14. Buku catatan amal. Surah Isra, page 283 ayat 13 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amalan perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang menghisapnya. Okey, terima kasih Puan Rosmani. Baca sendirilah kitab kamu tu. Kamu tahulah kamu selamat ke tak selamat, bakal selamat ke bakal tak selamat daripada amalan-amalan yang tertulis dalam kitab-kitab kamu itu. So itulah maksud ayat kita sekarang. Kami akan ceritakan kepada mereka semua yang mereka buat. A to Z kami ceritakan kepada mereka apa yang mereka buat dan kami tak pernah tidak ada di hadapan mereka. Maksudnya kami sentiasa tahu, sentiasa melihat apa yang mereka lakukan. Sentiasa ada malaikat yang raqib, yang sentiasa bersedia, yang sentiasa memurah hati, yang sentiasa menulis apa yang kita lakukan. Okey, baik. Itu selesai ayat yang ke-7, muka surat 151. Sekarang kita nak masuk ayat yang ke-8. Okey, sahabat-sahabat baru masuk. Kita muka surat 151 ayat yang ke-8. Wa dan al-waznu timbangan amal. Al-waznu timbangan amal. Daripada perkataan al-waznu ni keluar perkataan mizan. Yauma idzin pada hari itu, timbangan amal pada hari itu al-haq adalah benar. Al-haq adalah benar. Fa maka man siapa yang saqulat berat. Saqulat berat. Mawazinuhu timbangan-timbangannya, dalam braket tulis kebaikan. Mawazinuhu timbangan-timbangannya, maksud timbangan-timbangannya kebaikannya lah mawazinuhu timbangan-timbangannya. Fa maka ulaika mereka itu hum mereka lah al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Daripada perkataan muflihun ni keluarlah perkataan hayya 'alal falah dalam azan tu kan. Marilah menuju kejayaan. Al-falah tu kejayaan. Al-muflihun orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung, dua-dua boleh. Wa dan sambung lagi. Man siapa yang khaffat ringan
Mawazinuhu, timbangan-timbangan amalnya. Mawazinuhu, timbangan-timbangan amalnya. Fa maka ulaika mereka itu allazina orang-orang yang khasiru telah merugikan. Biasa dengar khasiru ni kan dalam surah Al-As, wal as innal insana lafi khusr. Jadi khasiru merugikan anfusahum, diri-diri mereka, bi dengan sebab ma apa yang kanu mereka dahulunya bi dengan ayatina ayat-ayat kami yazlimun mereka menzalimi. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Nurani Muhammad Ayub, terjemahkan boleh Puan Nurani? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar. Maka siapa yang berat timbangan-timbangannya, iaitu kebaikan, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Dan siapa yang ringan timbangan-timbangannya, maka mereka itu orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka dengan sebab apa yang mereka dahulunya dengan ayat-ayat kami mereka menzalimi. Okey, baik. Terima kasih Puan Nurani. Ayat yang ke-8 ni nak cerita ke akhirat nanti, di samping kita semua kena soal jawab, kita semua juga akan menghadapi mizan, iaitu neraca timbangan amal. Jadi di awal-awal surah ni Allah Ta'ala cerita tentang mizan. Sebab apa? Sebab nanti buku surat 156 nanti kita akan masuk cerita tentang Al-A'raf, dinding pemisah antara syurga dan neraka. Jadi dekat Al-A'raf tu siapa yang akan bakal duduk? Siapa yang bakal tinggal dekat Al-A'raf tu? Salah satunya adalah golongan yang amal baik dan amal buruknya sama banyak. Jadi mereka lah orang-orang yang bakal tinggal di Al-A'raf. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pasal timbangan amal kat sini. Baik, penimbang ada satu ke banyak kat akhirat? Penimbang kat akhirat ada satu saja. Ya, satu je. Manusia ramai? Ya. Manusia ramai pun penimbang tetap satu saja. Habis tu kenapa Allah guna perkataan mawazinuhu? Mawazinuhu ni kalau ikut grammar, ikut bahasa Arab, dia plural. Satu penimbang mizan. Okey, mim, ya, zai, alif, nun. Ni satu penimbang. Mawazinuhu, plural. Okey, mawazin, plural. So dalam ayat ni Allah Ta'ala guna perkataan Zayyanun, silap. Zayyanun, saya salah eja. Zayyanun, ni tak ada ni. Zayyanun je. Mawazin, macam ayat kita sekarang. So, penimbang satu ke banyak? Jawapan ni penimbang satu je. Betul Allah datangkan plural ni? Allah datangkan plural kerana banyak amalan yang ditimbang. Penimbang tetap satu. Tapi Allah datangkan lafaz plural kerana banyak amalan yang ditimbang. Dan timbangan ke akhirat nanti Allah datangkan dengan satu jenis penimbang yang adil. Apa maksud penimbang yang adil? Semua orang guna timbangan yang sama. Dia anak raja, dia anak Nabi, dia anak Fir'aun, dia anak orang jahat, dia anak orang baik, dia orang alim, dia orang jahil, dia orang kaya, dia orang miskin. Semua guna penimbang yang sama. Tidak ada laluan khas, tidak ada khas untuk warga emas lain, untuk orang muda lain, untuk B40 lain, untuk T20 lain. Tak ada. Semua orang sama je penimbang dia. Dia anak Nabi ke, dia anak Fir'aun ke, dia orang jahat ke, orang baik ke. Semuanya samanya penimbang je. Satu saja penimbang. Sebab kalau banyak penimbang nanti akan timbul isu. Oh, kenapa dia punya lain, saya punya lain? Tak boleh jadi ni. Tak. Semua orang akan ditimbang di tempat timbang amal yang sama. Tengok muka surat 326. Pun sama juga, Allah guna perkataan mawazin. Okey. Ayat 47, page 326, ayat 47. Walaupun didatangkan lafaz mawazin, plural, tetapi penimbang tetap satu je ke hari akhirat. Tolong baca dia, Tuan Haji Ahmad Razali ada? Puan Nurani? Dia tak ada Ustaz malam ni. Oh ya ke?
Kakak mereka lagi Dia ada meeting. Okey, baik saja je. Tolong baca dia Puan Rohana. InsyaAllah. Puan Rohana, tolong baca boleh? Boleh 326 326 ayat yang ke 47. 47. Ya, kat situ Bismillahirrahmanirrahim. pun lafaznya mawazin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun yang dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Okey, terima kasih. Terus. Pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Okey, terima kasih Puan Rohana. So terjemah Puan Rohana tadi kita tak ada dengar pun dia kata penimbang-penimbang. Betul kan? Puan Rohana sebut sekali je penimbang ke sebut dua kali Puan Rohana? Penimbang sekali je. Sekali je. Maksudnya ada berapa biji timbangan amal? Satu je. Satu. Alat yang Allah gunakan untuk timbang manusia, timbang amal manusia ataupun timbang buku catatan amal manusia, satu sahaja. Begitu datang plural kerana banyak amalan-amalan yang ditimbang. Okey, ni perbincangan pertama. Penimbang ada berapa? Satu. Orang kafir ditimbang tak? Orang kafir, Allah timbang tak amalan mereka? Timbang buat apa? Baik macam mana pun neraka juga. Tak payah timbang lah. Ya ke macam tu? Tengok surah Kahfi. Tolong baca Puan Izawani. Muka surat 304. Muka surat 304 ayat yang ke 103 sampai 105. 103 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, maukah kami kabarkan kepada kamu akan orang yang rugi amal-amal perbuatannya, iaitu orang yang telah sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Mereka lah orang yang kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Oleh itu, sia-sialah amalan mereka, maka akibatnya kami tidak akan menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Kami tidak akan menilai amalan mereka pada hari akhirat kelak. Tu cara terjemah dia, Puan Izawani ya. Sedangkan dalam ayat tu ada perkataan waznan. Kalau Okey. yang perkata dia ni, Cuba berkata. mereka lah orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengannya, maka sia-sialah segala amalan mereka, maka tidak kami akan tegakkan bagi mereka pada hari kiamat timbangan. Timbangan. Baik, terima kasih Puan Izawani. Sama. So, dua-dua terjemah tu betul. Cuma yang kedua tadi, kami tidak akan menegakkan untuk mereka timbangan. Sebab apa? Mereka kafir. Baik macam mana sekalipun nak timbang buat apa? Confirm neraka lah kan? Orang kafir. Tak Islam. Jangan sebut kafir. Nanti ada orang marah. Sebut non-Muslim. Okey? Tak tahu siapa dia. Kafir-kafir lah. Non-Muslim apanya. Kafir-kafir. Allah panggil kafir. Okey? Nak jaga hati. Nak jaga hati siapa tak tahu. Tak boleh sebut kafir. Kena sebut non-Muslim. Okey, tak kisahlah. Jadi orang non-Muslim ni kat akhirat, kena timbang ke tak kena timbang? Kalau ikut ini tak kena timbang. Kenapa nak timbang? Sebab confirm masuk neraka. Baik. Sebenarnya orang kafir pun kena timbang juga. Walaupun confirm amalan baik mereka 100% tak diterima. Orang kafir confirm amalan baik mereka 100% tidak diterima, tetapi ditimbang juga. Kerana apa? Untuk menentukan tahap-tahap mereka dalam neraka. Kalau orang kafir duduk dalam neraka, semua neraka tu sama level bagi mereka, sama panas, sama seksa, sama teruk, senang lah, tak payah timbang. Human satu tempat, buah satu tempat sama-sama, selesai masalah. Tapi Allah timbang juga amalan orang kafir. Tujuan dia apa dia? Supaya yang banyak kufur, yang banyak melawan, yang banyak ingkar, yang banyak beri mudarat pada Nabi dan sahabat-sahabat, tempat dia lagi teruk, tempat dia lagi dahsyat, tempat dia lagi azab. Okey? Sebab tu tujuan Allah timbang juga orang kafir. Kerana apa? Darjat dalam neraka pun tak sama. Tingkatan-tingkatan dalam neraka tak sama. Ada orang-orang yang Allah letak paling rendah sekali dalam neraka. Siapa dia? Munafik. Ada orang dapat azab berganda-ganda dalam neraka. Siapa dia? Dia bukan sekadar tak beriman. Dia halang orang lain pula daripada beriman. Jadi dia dapat azab double. Jadi nak tentukan siapa dapat azab
yang biasa, siapa dapat azab double, siapa dapat tahap paling rendah, kena timbang. Kena timbang juga. Surah apa ya? Al-An'am. Tolong baca Puan Ira 145 surah Al-An'am. Sebagaimana ahli syurga ada darjat-darjat, bila ditimbang kebaikan, ahli neraka pun ada darjat-darjat. Jadi sama-sama jahat tu tengok siapa jahat teruk, jahat banyak, jahat sikit. 145 ayat 132 ayat atas sekali. Dan setiap seorang ada peringkatnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Okey. Terima kasih Puan Ira. Setiap orang ada darjat-darjat. Okey. Dalam bahasa Arab sebenarnya darjat ni ranking ke atas. Dalam bahasa Arab, ranking ke atas dipanggil darajat. Ranking ke atas dipanggil darajat. Manakala ranking ke bawah, bahasa Arab panggil darakat. Darakat. Okey. Darakat. Ni ranking ke bawah. Maksudnya duduk neraka yang panas, lagi panas, lagi panas, lagi panas, lagi panas, lagi teruk ke bawah tu dipanggil darakat. Adapun yang ke atas dipanggil darajat. Tapi ayat ni Allah sebut satu je. Walikullin darajatun. Dia dipanggil apa? Cukup dengan sebut satu ni memadai yang satu lagi. Sebut satu je, darajat, tapi darakat pun termasuk sekali. Kerana apa? Benda tu kita kata maklum. Benda tu kita kata dah maklum. Okey, contoh, ni sekadar contoh. Orang bagi saya duit. Saya balik kampung, orang bagi saya duit. Ni Ustaz ambil duit ni. RM30 buat minum-minum. Saya pun dapat duit tu, saya ambil duit tu, saya balik-balik berhenti kat RNR. Saya lapar. Duit ada RM30 orang bagi, tapi saya fikir dia pesan kat aku tadi minum-minum. Boleh tak aku makan duit ni? Sudah. Aku nak cocok duit, tak ada. Duit lain ada tapi nak cocok bayar tak ada kat sini. Duit RM30 ni ada tapi orang tadi pesan buat minum-minum. Dia saya pun call dia balik. Haji, minta maaf lah, nak minta izin boleh tak? Duit Haji bagi tadi saya nak makan boleh? Haji kata tadi buat minum-minum je, saya nak makan boleh? Agak-agak apa Haji tu kata? Tak sangka ada ustaz cerdik macam ni. Betul Ustaz, betul. Apa dia? Betul Ustaz, tak sangka dia Ustaz cerdik macam tu. Tak sangka ada ustaz cerdik macam ni. Menyesal aku bagi duit kat dia. Biar aku bagi duit kat orang asli, anak yatim mana lagi bagus pada bagi kat dia, tak faham. Betul kan? Bila sebut minum, makan termasuk sekali kan? Makan pun termasuk sekali. Walaupun tak disebut dalam ayat tu, makan pun termasuk sekali. Kalau lagi tak faham bahasa, ni ambil buat duit kopi. Korang bagi, ni ambil duit kopi. Dia kata, alamak duit kopi. Aku tak minum kopi. Macam mana ni, kalau order teh tarik boleh ke? Call orang tu. Boleh tak saya nak order teh tarik? Duit tuan bagi jadi duit kopi, saya nak order teh tarik boleh ke? Orang tu kata pun, order lah. Ustaz, istilah duit kopi ni macam istilah duit kopi juga, dia macam apa? Rasuah. Macam rasuah kan? Itu lain lah. Duit kopi rasuah tu lain lah. Okay. Duit kopi, duit minum tu maksud lain. Dan maksud saya duit kopi, duit upah, dia tolong buat kerja, dia tolong hantar barang. Okay, dia bukan bekerja pun. Bagi upah sekadar dia nak buat minum-minum. Okay. Itu duit kopi rasuah tu mana lain. Okay. So, ayat kita bincang tadi, Allah sebut darajat saja. Darakat tak sebut kerana apa? Memang dah maklum. Bila sebut di sisi Allah ada darjat-darjat tertinggi, Allah level setiap orang dalam syurga tu mengikut darjat-darjat mereka. Begitu juga di neraka Allah levelkan seseorang tu mengikut darakat mereka, iaitu tingkatan-tingkatan rendah mereka. Contoh, saya bagi contoh. Kalau baca Puan Nuraini Bahrum boleh, surah An-Nahli ni, Allah cerita pasal pakaian-pakaian. Kita pakai pakaian untuk mengelak panas dan sejuk. Betul? Kita pakai pakaian untuk mengelakkan cuaca panas dan cuaca sejuk. Tapi dalam ayat ni sebut, tengok page 276. Boleh? Puan Nuraini Bahrum 276 ayat 81. 276 Ayat 81. 81. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah diciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia menjadikan pakaian bagimu, memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Okey, baik. Terima kasih Puan Nuraini Bahrum. Bagus terjemah tu, terjemah literal. Apa maksud terjemah literal? Dia terjemah panas saja. Tak ada terjemah sejuk pun. Betul tak Puan Nuraini Bahrum? Ya Ustaz. Ada terjemah sejuk? Tak ada. Okey, siapa punya terjemahan ayat ni ada perkataan sejuk?
Boleh tak share? Ayat page 276 ayat 81 ni. Jadi dia punya terjemahan ada perkataan sejuk. Tolong baca boleh page 276 ada 276 ayat 81. Ada Ada. Sekejap, nak check ada sejuk ke tak. Tengok ada sejuk ke tak? Baca je dulu. Kalau ada, tak ada. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu daripada ciptaannya. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung ganang. Dan dia menjadikan pakaianmu yang memeliharamu daripada panas. Dan pakaian baju besi yang Okey, baik. Tak apa. Tak ada sejuk. Tak apa, terima kasih. Sama macam terjemah Puan Nuraini Baharum. Tak ada sejuk. Betul? Terjemah tu tak salah. Terjemah tak salah. Terjemah Puan Nuraini Baharum tak salah. Sebab apa? Memang dalam ayat tidak disebutkan lafaz sejuk. Allah sebut, Allah jadikan untuk kamu sarabila, pakaian-pakaian, taqikumul har, yang memelihara kamu daripada panas. Sejuk tak ada pun dalam ayat. Tidak ada lafaz sejuk. Sejuk bahasa Arab al-bardu. Tak ada pun lafaz al-bardu kat sini. Tak ada. Puan Rosnani tolong baca boleh? Kok ada sejuk kat situ, Puan Rosnani? 276 ayat 81. Ya. Saya punya putih ada sejuk. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu daripada ciptaannya. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung ganang. Dan dia menjadikan pakaianmu yang memeliharamu daripada panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, samalah juga tidak ada perkataan sejuk kat situ. Tengok saya punya orang putih. Terjemah saya orang putih Saya bacalah sikit ni. And he has made for you garments to protect you from the heat and the cold. Panas dan sejuk. Walaupun lafaz sejuk tidak ada dalam ayat. Biasanya orang pakai baju sebab panas ke sebab sejuk? Kebiasaan. Kat muka bumi ni, kebiasaannya orang pakai baju sebab panas dan sejuk. Kebiasaannya sebab sejuk lah. So kena pakai baju. Panas pun kena pakai juga. Tapi kebanyakannya pakai baju untuk melindungi panas dan sejuk. So walaupun ayat Quran sebut panas sahaja, ayat Quran sebut Allah ciptakan untuk kamu baju-baju untuk melihara kamu daripada panas sahaja. Adakah sejuk tak termasuk? Sejuk pun termasuk. Jadi memadai sebut panas saja, sejuk tu kita kata dah maklum. Dah difahami akal, sejuk pun termasuk sekali lah walaupun tak disebut. Okey, samalah juga tadi. Allah sebut bagi manusia ke akhirat ada darjat-darjat, depend pada apa yang mereka amalkan. Adakah darakat tidak termasuk? Termasuk. Sebab tu saya kata tadi kan, naik ke atas dia panggil darajat, turun ke bawah dia panggil darakat. Contoh, daripada perkataan darakat ni keluar perkataan ad-darki. Da, ra, kaf. Dal, ra dan kaf. Tengok muka surat 101. Ada perkataan da, ra dan kaf. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Muka surat 101, tolong baca dia. 101. Puan Nurani, tolong baca. Puan Nurani Muhammad Ayub 101. Ayat 145. 101 Ayat 145. Sekejap Ustaz Ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang munafik ditempatkan di tingkat yang paling bawah dalam neraka dan engkau tidak akan memperoleh penolong baginya. Okey. Terima kasih Puan Nurani. Orang munafik ditempatkan di tingkat paling bawah dalam neraka. Ad-darki. Innal munafiqina fid darki. Nampak dalam itu ada perkataan dal, ra, kaf. Jadi dal, ra, kaf ni berasal pada darakat. Darjat-darjat ke bawah. Jadi dalam neraka, walaupun masing-masing masuk neraka, orang kafir semua masuk neraka, orang Islam pun ada masuk neraka, tapi tingkatan seksaan dalam neraka berbeza-beza. Sebab tu pak saudara Nabi Abu Talib dapat siksaan paling ringan.
Jadi yang menentukan paling ringan, paling berat, sederhana berat, azab teruk, azab kecil, azab besar dalam neraka, apa yang menentukan? Amalan-amalan mereka kat dunia dulu yang menentukan. Lagi banyak jahat, lagi teruk kena. Ada orang dia kafir saja. Dia kafir, dia tak kisah pun anak dia dah masuk Islam, cucu dia masuk Islam. Silakan, dia tak kisah pun. Dia kafir, dia tak minat masuk Islam. Tapi anak dia yang masuk Islam, masuk lah, biar. Dia tak kisah pun. Dia tak adalah kata marah ke, halang ke, tak ada. Ada orang, dia adalah kafir. Dia menghalang orang nak masuk Islam, dia tak bagi. Dia kutuk Islam, dia mengata Islam, dia warning orang yang masuk Islam supaya tak jadi masuk Islam. Maka orang macam ni, Allah bagi azab lebih. Jadi bila Allah kata azab lebih bagi mereka, maknanya ada tingkatan-tingkatan yang berbeza di hari akhirat. Kalau baca Puan Izawani, muka surat 277 ayat atas sekali. 277 ayat atas sekali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang kafir dan menghalangi manusia daripada jalan Allah, kami tambahi mereka azab di samping azab yang menimpa mereka disebabkan mereka membuat kerosakan. Okay. Nampak? So dia kena azab teruk pada orang lain ni. Orang kafir dan menghalang orang lain daripada jalan Allah. Orang kafir dan menghalang orang lain daripada jalan Allah, mereka akan dapat azab yang berganda-ganda. Kami tambah lagi azab special untuk mereka di samping azab mereka dapat sebab mereka menghalang orang daripada jalan Allah. Maknanya semua orang kena timbang. Walaupun dia kafir, dia ateis, tak percaya Tuhan langsung, contohlah, dia tetap ditimbang juga. Kenapa ditimbang juga? Kerana Allah nak menentukan tempat yang sesuai, yang selayaknya bagi dia dalam neraka nanti. Okey? Okey, baik. Itu yang pertama. Orang kafir kena timbang, alat penimbang ada satu. Dan kita yang nak kena timbang, nanti Allah timbang apa? Allah timbang apa? Dalam penimbang ni kita kena masuk dalam penimbang. Kalau kita kena masuk dalam penimbang, untuk orang gemuk. Betul kan? Kalau lah kita dimasukkan dalam penimbang, untuk orang gemuk. Ada 3 pendapat. Pertama, ni dalam tafsir Ibnu Katsir. Pertama yang ditimbang ke akhirat adalah amal-amal. Okey? Amal-amal ni kat dunia, dia adalah benda abstrak. Benda tak nampak. Mana kita nampak sembahyang kita tadi, baca Quran kita hari ni, tasbih, zikir kita. Mana kita nampak? Kita punya amal-amal. Maka, ke akhirat nanti, amal kita yang hari ni abstrak, Allah Ta'ala akan buat dalam bentuk jisim. Sebagaimana dalam hadis, kan, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, Nabi kata akan datang ke hari kiamat nanti. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan datang pada hari kiamat nanti bagaikan awan. Ataupun bagaikan 2 bentuk payung yang menaungi. Ataupun 2 bentuk kelompok, 2 kumpulan burung yang mengembangkan sayapnya. Ini ada dalam hadis, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan datang pada hari kiamat. Okey, dalam bentuk awan ataupun payung ataupun burung yang mengembangkan sayapnya. Quran kita nampak, Quran ni kita nampak, ayat Quran kita nampak, tapi bacaan kita ni, bacaan kita mana kita nampak? Menentukan abstrak, kita tak nampak. Dan so apa yang kita baca kat dunia ni, kat akhirat nanti dia akan datang, akan menaungi pembaca-pembacanya pada hari akhirat. Begitu juga Quran nanti akan datang di hari akhirat dalam bentuk seorang pemuda. Okey, dalam bentuk seorang pemuda. Lalu orang tu tanya, siapa engkau? Maka Quran akan jawab. Quran yang Allah ubah jadi pemuda tadi akan jawab, aku adalah Quran yang menyebabkan kamu berjaga di malam hari dan menjadikan kamu di siang hari dahaga, penat lelah sebab baca aku. So Quran kat akhirat, Quran kat dunia ni dia adalah benda yang tak boleh ditimbang, bukan benda berjisim. Orang putih panggil, dia panggil bahasanya abstrak. Sebagaimana dosa pahala, mana kita nampak dosa pahala? Orang buat dosa kita nampak lah. Di bina awak kita nampak orang buat dosa, tapi dosa tu kita tak nampak. Pahala orang sebenarnya kita nampak, pahala sebenarnya kita tak nampak. Benda tu abstrak. So ke akhirat nanti, pahala-pahala ataupun dosa-dosa ni Allah Ta'ala akan buat dalam bentuk jisim untuk ditimbang. Okey, baik. Pendapat pertama itulah. Pendapat kedua, yang akan ditimbang di neraca timbangan amal adalah buku-buku catatan amal. Buku-buku catatan amal. Apa yang ditulis di lembaran-lembaran kita nanti, buku kita akan ditimbang.
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seorang lelaki yang didatangkan kepada hari kiamat, lalu diletakkan dalam timbangannya sebanyak 99 lembaran catatan amal perbuatan. Masing-masing lembaran tu dia punya panjang dia sejauh mata memandang. Lalu orang tu didatangkan kepadanya satu kertas yang ditulis padanya la ilaha illallah. Maka orang tu pun bertanya, ya Allah, apa tujuan kertas ni di hadapan lembaran-lembaran ni? Maka Allah SWT jawab, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Lalu kertas itu pun diletakkan di atas piring timbangan yang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka lembaran-lembaran itu menjadi lebih ringan, sedangkan kertas itu menjadi lebih berat. Jadi menurut hadis ni, yang kena timbang buku. Lembaran-lembaran amal kita yang kena timbang. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, yang kena timbang ke akhirat nanti orang. Kita akan ditimbang ke akhirat nanti. Dalam hadis mengenai manaqib ni kita kata kelebihan-kelebihan sahabat. Sahabat Nabi SAW, salah seorangnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam ilmu hadis, bila sebut Abdullah meriwayatkan, dia tak sebut Abdullah bin apa? Maknanya Abdullah bin Mas'ud. Dia dalam ilmu hadis dia ada 4 orang Abdullah. Dia panggil Abadilah Arba'ah, 4 orang Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Rawahah. 4 orang ni semua nama Abdullah. Tapi bila dalam hadis sebut lafaz Abdullah sahaja, maknanya dia refer pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dalam sebuah hadis daripada Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ata'jamuna min diqqati saqaihi? Adakah kamu rasa hairan atau kamu pandang pelik terhadap kecilnya betis Ibnu Mas'ud ni? Nabi kata. Betis dia kecil lah. Betis dia kecil. Nampak macam kelakar sikit lah, badan besar. Tapi nampak betis dia, saiz dia kecil. Jadi kamu kata, Nabi kata, adakah kamu rasa hairan terhadap kedua betis Abdullah bin Mas'ud ni? Walladhi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Nabi kata, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kedua betisnya itu lebih berat dalam timbangan daripada gunung Uhud. Nampak betis dia kering ke? Betis Abdullah bin Mas'ud. Tapi Nabi kata ke akhirat, betis dia lagi berat daripada gunung Uhud. Maknanya apa yang kena timbang? Betis dia dengan dia sekali lah. Orangnya sekali lah kena timbang. Kita lah kena timbang. Kita kena masukkan dalam neraca timbangan awan. Jadi tiga pendapat ada. Yang kena timbang, amalan kita pun boleh jadi. Buku-buku kita boleh jadi. Ataupun kita sendiri yang Allah Ta'ala akan letakkan di penimbang timbangan amal. Tak kisahlah mana satu dalam 3 tu. Yang penting prepare amal baik kebaikan. Prepare amal-amal baik sebanyak-banyaknya. Okay, baik. So Allah kata penimbang pada hari itu adalah benar. Maksudnya confirm. Al-haq tu maksudnya sebagaimana al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Syurga tu benar, neraka tu benar. Begitu juga al-waznu pun benar. Jadi orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran kan, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Orang-orang yang berpesan dengan kebenaran, salah satunya apa dia? Dia pesan pada orang ramai tentang hari hisab, hari perhitungan amal yang bakal kita hadapi. Hari hisab, hari perhitungan amal yang bakal kita hadapi. Benda tu benda berlaku, confirm akan berlaku, kita pasti akan melaluinya. Maka siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maknanya amalan kebaikan dia mengatasi keburukan dia. Dia bukan tak ada buat salah, dia buat salah. Bukan tak ada buat dosa, ada pernah buat dosa. Tapi amalan kebaikan dia mengatasi keburukan dia, maka mereka itulah orang yang berjaya. Adapun orang yang ringan amalan kebaikannya, pertama, kerana dia kafir. Bila dia kafir, amalan dia yang banyak bagaikan kapas-kapas. Orang kafir, ni tafsir beritahulah. Walaupun amalan kebaikan mereka banyak, amalan mereka bagaikan kapas-kapas. Kapas ni tengok dia punya saiz dia, kawan yang besar lagi. Tapi kat India, Pakistan, orang bawa kapas naik, basikal je. Kapas besar. Kapas tu besar pada orang.
Kapas tu besar pada basikal orang tu. Hampir nak sama besar dengan kereta Viva. Saiz kapas tu. Tapi berat ke ringan? Ringan dia. Orang tua tak pakai baju, pakai kulekat, kayu basikal buat kapas. Maknanya walaupun besar, tidak ada berat langsung. So macam itulah amalan orang kafir. Nampak banyak kebaikan, tapi kerana tidak cukup syarat, tidak ada iman. Tidak ada iman, maka amalan mereka bagaikan kapas-kapas yang tak ada nilai. Maka Allah kata, barang siapa yang ringan amalan kebaikannya, pertama sebab dia kafir, jadi amalan kebaikan dia tak ada apa faedah. Yang kedua, dia Islam. Dia ada buat kebaikan. Tapi dosa maksiat dia lagi banyak daripada kebaikan dia. Maka dia pun termasuk orang-orang yang merugikan diri dia sendiri. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang merugikan diri dia sendiri dengan sebab mereka menzalimi ayat-ayat Allah. Menzalimi ayat-ayat Allah ada dua. Pertama, tak percaya, merejeknya sebagaimana orang kafir reject ayat-ayat Allah. Yang pertama lah. Yang kedua, orang Islam, dia tahu ayat Allah kata jangan buat, dia buat juga. Itu menzalimi ayat Allah. Dia tahu ayat Allah suruh buat, ayat Allah suruh tutup aurat, ayat Allah suruh semayang, ayat Allah suruh buat baik pada mak ayah. Ayat Allah tu, dia tahu. Tapi dia tak buat apa yang Allah suruh buat. Maka itu termasuk dalam kategori menzalimi ayat Allah, dan mereka ni lah orang Islam yang bakal masuk neraka dahulu. Tengok hadis kat skrin. Okey. Hadis ni dalam tafsir surah Al-Hijr ayat 1 dan 2. Tengok terjemah dia. Imam Tabrani meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jtama'a ahlun nar fin nar." Apabila ahli neraka kumpul dalam neraka, wa ma'ahum man sya'a min ahli qiblah, bersama mereka ada orang-orang ahli kiblat. Siapa ahli kiblat? Orang Islam ah. Okey. Qala al-kuffar lil muslimin. Orang kafir dalam neraka tanya orang Islam dalam neraka. Alam takunu muslimin? Bukankah kamu semua dulu kat dunia orang Islam? Hari Jumaat dapat hari Jumaat, kadang-kadang hari raya pakai samping, pakai kopiah, pakai songkok pergi sembahyang raya. Bulan puasa nampak beratur bazar Ramadan, beli roti canai, beli murtabak. Mereka menjawab, orang Islam jawab, "Bala, ya, betul kami orang Islam." Qalu, orang kafir tanya, "Fama aghna'ankumul Islam wa qad sirtum ma'ana finna." Kalau macam tu, apa faedah kamu Islam? Islam tidak memberi manfaat kepada kamu sehingga kamu bersama-sama kami dalam neraka. Apa faedah? Kami kafir masuk neraka, kamu Islam masuk neraka juga. So sama Maka orang Islam jawab, "Kanat lana dhunubun fa ukhizna biha." Ya, memang kami dulu Islam, tapi kami mempunyai dosa-dosa yang lagi banyak pada kebaikan. Karena itulah kami dihukum dengan api neraka ini. Fasami Allahu ma qalu. Allah dengar apa yang orang kafir kata. Apa yang Allah dengar orang kafir kata? Apa faedah kamu Islam? Kamu sama-sama masuk neraka dengan kami. Allah dengar kata-kata tu, apa faedah? Ni faedah dia. Fa'amara biman kana finnar min ahli al-qiblah fa ukhriju. Maka setelah berlalu tempoh masa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah memerintahkan agar orang-orang ahli kiblat yang berada dalam neraka itu dikeluarkan. Seorang-seorang dikeluarkan. Setelah tempoh masa yang Allah tentukanlah berapa lama kadar dia kena dalam neraka. Maka falamma ra'a dhalika man baqiya min al-kuffar, ketika mana orang-orang kafir yang tetap kena tinggal dalam neraka itu melihat seorang demi seorang, seorang demi seorang orang Islam dikeluarkan daripada neraka, qalu ya laitana kunna muslimin fanakhruju kama kharaju. Mereka pun mengatakan, alangkah baiknya kalau kami dulu jadi orang Islam juga. Bolehlah kami keluar daripada neraka ni macam mereka tu keluar. At least masuk neraka punya lama, boleh graduate juga daripada neraka ni masuk syurga. Walaupun Islam yang jahat, walaupun Islam yang tak beramal agama, walaupun Islam yang banyak curi, minum arak, judi, boleh keluar juga daripada neraka masuk syurga. Tapi orang kafir tidak ada langsung peluang untuk keluar pada neraka masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah kita beramal. Dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Akan keluar daripada neraka orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dalam diri dia ada sebesar zarah daripada iman. Dia Islam, amal tak ada langsung, ada sekali je sembahyang raya seumur hidup. Tu pun masbuk satu rakaat tak bangun balik, punya malah. Contoh. Dia ni juga akan keluar pada neraka. Akan masuk syurga juga kerana iman yang ada dalam diri dia. Itu kita nak jadi orang macam tu kan? Orang Islam confirm boleh masuk syurga. Satu benda kita kena tahu. Orang Islam confirm boleh masuk syurga. Cuma yang tak pastinya, adakah terus masuk syurga ataupun kena masuk neraka terlebih dahulu. Tu yang tak pasti. Jadi kita beramal ni kenapa? Dah kata orang Islam confirm syurga? Ya. Kita beramal ni sebab kita nak jadi orang Islam yang terus masuk syurga. Kita tak nak jadi orang Islam yang kena masuk neraka terlebih dahulu. Kalau nak jadi orang Islam yang sanggup masuk neraka terlebih dahulu, tak payah sembahyang, tak payah buat apa. Buat bodoh je lah, yang penting tak keluar pada agama Islam. Tak, kita beramal sebab kita nak jadi orang yang terselamat daripada neraka, tak nak masuk walaupun satu saat. Tak nak dihumban dalam neraka walaupun satu saat, tak nak. Sikit pun tak nak. Kita nak jadi orang yang terus masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat macam ni sama macam ayat surah Al-Qari'ah kan. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tolong baca Puan Ira surah Al-Qari'ah. Dia biasa baca muka surat 600 ayat 6 sampai 11. Surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 11. Sama ayat lebih kurang macam ni lah. Boleh? Puan Ira tolong baca. Surat 600. Ayat 6 sampai 11, surah Al-Qari'ah. Page berapa? 600, sorry. Surah Al-Qari'ah, page 600, ayat 6 sampai ayat 11. Ayat tu sama macam, ayat ni sama macam ayat kita sekarang. Siapa yang berat, siapa ringan timbangan amal. Ayat? 6 sampai 11. Surah Al-Qari'ah, 6 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. Okey, terima kasih Puan Ira. So sama ayat kita, siapa yang berat timbangan amal dia akan dalam kehidupan yang menggembirakan. Mereka lah orang muflihun, orang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya, maka mereka itulah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kat dunia ni, orang meniaga ke, orang buat kebun ke, orang buat apa lagi? Meniaga, kebun, orang melabur duit kan? Tak kisahlah apa-apa pelaburan tu. Biasanya rugi tu sebab apa? Sebab-sebab yang mendatang, sebab-sebab luar yang mendatang. Okey? Dia meniaga. Bagus dah dia meniaga. Tiba-tiba PKP, kena tutup kedai. Bukan salah dia. Bukan sebab kekurangan daripada dia. Lainlah kalau dia meniaga, dia malas. Dia meniaga buka kedai, pukul 10-11 pagi baru buka kedai. Pagi lepas subuh tidur. Contohlah. Orang meniaga ni awal pagi dah start dah. Dia meniaga pukul 10-11 baru bangun, baru pergi kedai meniaga. Lepas tu bankrupt, salahkan orang. Kata orang tak beli kedai dia. Contoh. Tu loss, kita kata kerugian tu sebab diri dia sendiri. Tapi ada orang dia meniaga, kan? Tapi tiba-tiba kerajaan kata kena tutup kedai, PKP. Jadi dia rugi tak? Rugi lah. Tapi rugi tu berlaku bukan disebabkan diri dia sendiri, kerana anasir luar yang datang. Dia buat kebun. Cucuk tanah lah ni, dia buat projek tanam pisang ke, dia buat projek, dia melabur duit tanam pisang, tanam nenas. Baguslah, dia buat pagar, dia racun rumput, dia letak baja. Okay? Dia jaga dengan rapi kebun dia. Bila datang banjir besar. Hujan seminggu tak berhenti, datang banjir besar, habis kebun dia. Habis pokok-pokok dia tercabut, habis dia hanyutkan air banjir. Rugi tak? Rugi. Cuma rugi tu bukan pihak dia sendiri.
Kerugian tu berlaku kerana anasir luar yang datang, bukan kerana kekurangan ataupun kemalasan dia sendiri. Itu beza kat dunia ni. Kat akhirat nanti, Allah kata setiap orang yang rugi, mereka, Allah kata, merugikan diri mereka sendiri. Sebab apa? Kat dunia dulu dah dengar nasihat, dah dengar amaran, tapi buat bodoh je, tak nak ambil berat, tak nak ambil tahu. Maka kerana itulah Allah mengatakan mereka merugikan diri mereka sendiri. Bukan terpaksa rugi. Setengah orang dia terpaksa rugi. Macam tadilah, kes-kes yang anasir luar yang datang menyebabkan dia terpaksa tanggung rugi. Ini tak, dia sendiri yang merugikan diri dia sendiri sebab dia tak mahu beramal. Okey? Okey, baik. Seterusnya ayat 10. Ayat 10. Surah Al-A'raf muka surat 151 ayat 10. Wa dan laqad demi sesungguhnya makkannakum, kami telah memberi tempat kepada kamu. Makkannakum, kami telah memberi tempat kepada kamu fil ardi bumi. Fil ardi bumi. Wa dan ja'alna kami jadikan lakum bagi kamu fiha di dalamnya, dalam bumi itulah ma'ayish, sumber-sumber kehidupan. Apa betul terjemah livelihood? Ma'ayish, sumber-sumber kehidupan. Kehidupan dalam bahasa Arab aishun. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan akhirat. Aishun, kehidupan. Ma'ayish, sumber-sumber kehidupan. Qalilan, amat sedikit. Qalilan, amat sedikit. Ma, apa yang tashkurun, kamu bersyukur. Tashkurun, kamu bersyukur. Am, tolong terjemahkan Am, ayat kita Am. Am, boleh terjemah ayat kita sekarang? Ayat 10 ni. Okey. Puan Noraini Bahrum, tolong terjemah boleh? Puan Noraini Bahrum, ayat kita sekarang. Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi tempat kepada kamu di bumi dan kami jadikan bagi kamu di dalam sumber-sumber kehidupan amat sedikit apa yang kamu bersyukur. Okey, baik. Terima kasih Puan Noraini Bahrum. Jadi mukaddimah surah Al-A'raf ni Allah cerita tentang suasana-suasana yang bakal berlaku dari akhirat. Sekarang Allah Ta'ala nak ingatkan kita balik tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita di atas muka bumi ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menetapkan tempat untuk kita. Tempat-tempat yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita dipanggil mustaqarrun wa mustauda'. Tempat-tempat yang Allah tentukan untuk kita sejak azali lagi, kita tak lahir lagi, Nabi Adam tak ada lagi. Allah dah tentu dah kat mana tempat kita akan hidup, cari rezeki, berumah tangga kat mana, dan kita akan ditanam kebumikan kat mana pun Allah Ta'ala dah tentukan. Jadi tempat kita hidup dipanggil mustaqarrun. Mustaqarrun. Saya tulis kat skrin Nanti kita refer ayat tu. Dipanggil mim sin taqaf. Mustaqarrun, tempat tetap. Yang kedua mustauda'. Mustauda' ni tempat simpan. So tempat tetap ni ada dua. Satu dipanggil tulang sulbi ayah kita. Kita ni berasal dalam tulang sulbi ayah kita. Yang pertama. Yang kedua, tempat kita hidup, cari rezeki, berkeluarga, kerja. Okay. Mustauda' ni tempat simpanan. Terjemah dia, wadi'ah tu simpanan kan. Pertama, perut ibu kita, rahim ibu kita. Rahim ibu kita, sebelum kita lahir, Allah dah tahu dah, kita akan dikandungkan oleh perut ibu mana, tu maksud dia. Yang kedua, mustauda' tempat simpan, kubur kita. Kubur kita akan ditanam ke bumi kat mana pun Allah dah tentukan dah. Itu maksud Allah menempatkan kamu.
So, kita akan refer ayat yang memberi makna mustaqarrun dan juga mustauda. Okay. Mula-mula Allah turunkan Nabi Adam, Hawa ke muka bumi. Allah kata, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Tengok muka surat 6 ayat 36. Habitation, kita terjemah. Habitation. Muka surat 6 ayat 36. Tolong baca dia. Puan Rosnani, boleh Puan Rosnani. Muka surat 6 ayat 36. Kat situ ada mustaqarrun. Ayat 36 surah Al-Baqarah. Lalu syaitan memperdayakan mereka sehingga mereka dikeluarkan daripada segala kenikmatan di sana, yakni syurga. Dan kami berfirman, Tuhan, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di muka bumi sehingga waktu yang ditentukan. Okey, terima kasih Pak Rosmani. So tempat tinggal tu apa? Mustaqarrun. Allah tentu dia akan tinggal lama kat negeri ni, lama kat negeri ni. Okey, dia tak sangka yang sekarang dia ditugaskan bekerja kat Amerika. Lahir kat kampung lah. Contoh lahir kat Ulu Kelantan, kampung mana tak tahu. Tapi besar-besar dewasa kena tugas kat Amerika, dia pun tak tahu. Lahir kat kampung kan, contohlah lahir kat mana tak tahu, tiba-tiba kerja, ditugaskan bertugas kat Jepun. Dah 20 tahun dah kerja kat Jepun. Contoh. Dia semua tu dipanggil tempat tinggal yang Allah tentukan. Itu yang pertama, mustaqarrun. Okey. Mustauda pula tempat simpan. Kita terjemah place of storage. Ada dua tafsiran, satu dalam perut mak, yang kedua tempat kita dikuburkan. Muka surat 140, tolong baca dia. Puan Nurani boleh? Puan Nurani Muhammad Ayub 140 ayat 98. Ayat 98 Ustaz. Okey, 98, betul? Dan dialah yang menciptakan kamu dari satu diri, kemudian disediakannya tempat tinggal di dunia dan tempat tetap di akhirat. Sesungguhnya kami telah terangkan tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang memahami. Okey, dia terjemah mustauda. Terima kasih Puan. Dia terjemah mustauda tu tempat tetap di akhirat. Maksudnya syurga ke neraka tu dipanggil mustauda. Okey, itu salah satu tafsiran yang lain lah. Saya terjemah tadi mustauda dalam kubur. Pun sama juga. Mustauda juga beri makna tempat tinggal kita selama 9 bulan dalam perut ibu mana. Benda ni bukan sahaja untuk manusia, bahkan haiwan-haiwan pun sama juga. Allah dah tentukan juga untuk setiap haiwan, mereka punya mustaqar dan mereka punya mustauda. Ayat muka surat 222. Muka surat 222. Telah baca Puan Rohana boleh? Puan Rohana, page 222 ayat 6. 222 ayat 6. Ayat 6, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang bergerak, iaitu bernyawa, di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezeki oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Terima kasih Pak Rohana. Allah mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanan. Penyimpanan tu maksudnya kubur mana dia akan mati. Binatang tu kat tanah mana dia akan dikebumikan, kat tanah mana dia akan mati. Itu makna ayat Allah mengetahui tempat tinggal dan juga tempat kediaman. Okay, ini yang pertama. So, pertama Allah beritahu, Allah yang telah menempatkan kamu. Kalaulah kita berhak memilih kat mana kita nak tinggal dalam muka bumi ni, agak-agak orang asli nak pilih tak jadi orang yang tinggal dalam lautan? Agak-agak. Agak-agak orang-orang yang tinggal di gurun-gurun, padang-padang pasir, kan, orang-orang Badui yang tinggal pada pasir gurun-gurun, kalaulah mereka diberi pilihan sebelum mereka lahir, nak lahir kat mana, agak-agak mereka nak pilih tak lahir tinggal kat padang pasir? Tak nak. Semua orang akan pilih nak tinggal kat kawasan yang mudah cari rezeki, mudah beli barang, mudah hantar anak sekolah, mudah bayar bil, betul kan? Contoh, ni sekadar contoh. Tapi tak semua orang tak berhak pilih. Semua kita tak tahu kita akan dilahirkan kat mana, kita akan bekerja kat mana. Ada orang yang dia nak pindah kalau boleh, tak nak duduk suasana kampung, nak pergi suasana bandar, contoh. Ada orang dia macam tu, tapi tak mampu. Allah tak pilih dia, contoh. Ada orang dia konon-konon tak nak duduk kampung lah, nak ubah kehidupan, pergi bandar. Pergi bandar, kerja 2-3 tahun tak jadi apa juga.
Patutnya pergi bandar, kerja 2-3 tahun, dia lah bagi duit pada mak ayah kat kampung. Ni contoh, ni berlaku ni. Okey? Dia tak nak duduk kampung, tak nak kerja. Ayah dia ada kelapa sawit, tak nak sambung ayah dia buat kelapa sawit. Sebab bagi dia buat kelapa sawit tu, gaji tak besar. Jadi nak kerja kat bandar besar, dia kata. Pergilah bandar besar. Pergi bandar besar nak bekerja, konon-konon, alhamdulillah lah ada usaha nak ubah kehidupan. Tengok-tengok 3 tahun kerja, 3 tahun kerja tu, mak dia kena bagi duit pula pada kampung kat dia. Mak dia pula kena bagi duit pada kampung kat dia. Berlaku. Pergi kerja bandar, ingat ke boleh bantu family. Family kat kampung kena bagi duit pula kat dia kat bandar. Macam tu. Jadi tak jadilah duduk bandar, balik kampung balik. Kerana apa? Kerana Allah dah tentu dah. Dia ni Allah Ta'ala akan buat hidup lama di kawasan kampung. Ini sekadar contoh. Nah, ceritanya apa dia? Allah yang menentukan tempat-tempat kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah beritahu, di mana sahaja aku tentukan kamu hidup. Dalam hutan macam orang sendiri jauh. Naik bot nak pergi tempat mereka 2 jam. Jadi kita fikir macam mana ni diorang ni hidup. Okey. Kita senang hidup. Ada family mart, ada orang Syamat, ada checkers, macam-macam pasar raya ada. Pergi beli balik. Mudahlah nak cari rezeki. Kawasan bandar ni. Tapi orang duduk dalam hutan, orang duduk padang pasir. Apa dia orang makan? Dia orang cakap apa? Kami dah berpuluh tahun duduk sini. Sebelum kami duduk, nenek moyang kami 4-5 generasi dah duduk sini. Okey je. Tak ada lagi mati ke bulu. Semua je ada makanan. Semua cukup makan minum. Kerana apa? Allah sebut, Allah bukan sekadar beri kamu tempat, tapi kami jadikan untuk kamu di tempat itu ma'ayish, sumber-sumber kehidupan. Walaupun kita first time masuk hutan, duduk kawasan orang asli, kita kata macam mana dia orang ni boleh hidup. Kita tanya macam tu, dia orang dah 5 keturunan kat situ. Tak ada seorang mati ke bulu. Kita pergi padang pasir, kita tengok kiri kanan tak ada pokok apa, tak ada apa. Tapi ada kemah, dia orang boleh hidup? Boleh hidup. Dah berketurunan dah pindah randah kawasan tu. Boleh hidup? Boleh hidup. Kerana apa? Di mana saja kamu hidup, Allah Ta'ala akan sediakan untuk kamu livelihood, sumber-sumber kehidupan. Bahkan, sumber-sumber kehidupan kita, Allah tentukan sebelum kita lahir lagi, sebelum Nabi Adam diciptakan lagi. Tengok surah Fussilat ayat 9, ayat 10. Tolong baca Puan Amirah boleh? Puan Amirah. Surah Fussilat ayat 9, ayat 10. Saya muka suratnya. Muka surat 477. Boleh Puan Amirah? 477. Boleh Ustaz. Ayat 9, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung ganang yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia berkati dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Memadai untuk memenuhi keperluan mereka yang memerlukannya. Okey, terima kasih Puan Amirah. Setelah Allah buat gunung ganang, setelah Allah ciptakan gunung ganang, kan? Allah Ta'ala menyediakan sumber-sumber kehidupan dalam 4 masa untuk memenuhi keperluan makhluk-makhluk yang memerlukannya. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, hari-hari ada nelayan pergi ke laut. Betul kan? Hari-hari ada nelayan pergi ke laut. Pernah tak berlaku? Ikan tak cukup. Kerana apa? Habis stok. Tak. Walaupun hari-hari ada nelayan pergi ke laut dan setiap nelayan dapat hasil tangkapan yang banyak, ikan kat laut tak pernah habis. Kerana apa? Allah dah sediakan rezeki untuk kita, rezeki untuk anak kita, cucu kita, cicit kita, sampai hari kiamat Allah dah tentukan memadai, mencukupi bagi orang-orang yang memerlukan. Okey, baik. Ini satu ayat. Yang kedua, ayat yang kedua, telah baca Farahana boleh? Farahana, surah Al-Hijr. Boleh. Allah sediakan untuk kita sumber-sumber kehidupan untuk kita dan untuk makhluk yang bukan kita bagi rezeki. Kita rasa kita bagi rezeki pada anak kita. Kita rasa kita bagi rezeki pada kucing kita. Kita bela lembu, bela kambing, kita rasa kita lah bagi rezeki pada lembu kambing kita. Kita yang beli dedak makanan mereka. Muka surat 263 ayat yang ke 19-20.
19-20. 19-20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menghamparkan bumi lalu kami pancangkan pada gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu mengikut ukuran. Dan kami telah 20. Dan kami telah jadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu memberinya rezeki. Okey. Nampak? Terima kasih Puan Muhana. Kami sediakan di dalam bumi itu makhluk sumber-sumber kehidupan. Kat mana saja kita berada, ada je sumber rezeki untuk kita. Dan kami ciptakan juga di bumi makhluk-makhluk yang bukan kamu bagi rezeki. Binatang-binatang, hamba abdi, kan? Hamba abdi, kita rasa kita lah bagi rezeki pada mereka sebab mereka kerja buah kita. Tak. Sebab kalau kita mati pun tetap ada orang bagi rezeki pada mereka. Anak-anak kita. Kita rasa anak-anak kita lah bagi rezeki. Kita kerja pagi petang siang malam bagi duit pada anak, bagi beli beras. Kita rasa macam tu lah kan. Sedangkan Allah dah ciptakan pemberi rezeki untuk mereka. Allah dah sediakan orang-orang yang akan bagi rezeki untuk mereka. Kita mati ada orang lain jaga. Kita mati ada orang lain bertanggungjawab bagi rezeki pada mereka. Ni nak ceritanya bahawasanya Allah dah sediakan untuk kita livelihood, sumber-sumber kehidupan. Cuma bukan Allah suruh duduk congok. Duduk congok, tunggu rezeki mari. Ni pun tak betul juga. Okey, kenapa tak kerja? Ustaz kata Allah dah sediakan rezeki untuk saya. Tak, Allah suruh berusaha. Allah suruh berusaha, Allah suruh cari. Walaupun Allah telah sediakan sumber-sumber rezeki, Allah suruh usaha, Allah suruh cari. Tengok surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Kalau baca Puan Izawani, surah Al-Ankabut, saya cari muka suratnya. Jadi orang yang duduk congok saja, lepas tu kata Allah bagi rezeki, dia orang ni yang orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka surat 398 ayat yang ke-17. 398 ayat yang ke-17. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu hanya menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh orang, tidak menyembah Allah yang mencipta segala-galanya. Dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain daripada Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Oleh itu, mintalah rezeki daripada Allah dan sembahlah Dia serta bersyukurlah kepadanya. Ingatlah kepada Allah jualah, kamu akan dikembalikan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Cuma saya kurang apa ya? Rasa kurang tepat lah kalau terjemah mintalah rezeki daripada Allah. Betul kan? Puan Izawani punya terjemah tadi, mintalah rezeki daripada Allah. Betul? Jadi kalau terjemah minta rezeki pada Allah, apa yang orang akan faham Puan Izawani? Minta rezeki pada Allah, apa orang akan faham? Duduk minta doa je lah. Betul? Orang putih terjemah, ibtagu tu seek on the side of Allah, provision, seek. Seek tu apa orang putih? Seek, S-E-E-K. Cari kan? Cari. Jadi ibtagu, terjemah dia cari, bukan minta Siapa punya terjemah kat situ cari. Kebanyakan bahasa Melayu dia terjemah minta. Jadi terjemah minta dalam bahasa Arab is'alu. Is'alu, yes, betul minta. Is'alu. Fas'alu, is'alu, sa'ala, tu minta. Tapi ibtagu, terjemah dia cari rezeki. Terjemah minta, saya kurang setuju lah dengan terjemah tu Puan Izawani. Saya tak kata salah, cuma saya kurang setuju kalau terjemah ibtagu tu minta. Sebab bila terjemah minta, orang akan faham, ya memang kena doa minta rezeki pada Allah, tapi doa saja minta saja salah. Mana boleh? Tak kena usaha lah juga. Pergi kerja. Satu ayat lagi. Yang ni kalau terjemah dia minta juga, tak tahulah macam mana. Kalau baca dia Puan Ira, surat 554 ayat 10. Kat sini ibu tahu. 554 ayat 10 surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah 554 ayat 10. Ni pasal rezeki Kemudian setelah selesai solat maka
bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, terima kasih Puan. Yang tu betul. Carilah. Perkataan carilah tu berasal daripada kata apa? Ibtagu tu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu, cari. Maksudnya perintah cari rezeki, perintah Allah juga. Dia jadi wajib bagi orang yang ada nafkah, orang yang ada tuntutan untuk bagi nafkah. Suami, orang bujang dia tak kahwin, dia tak nak kerja tak apa. Dia boleh makan free kat surau. Surau dia hari-hari dia makan free. Dia makan free kat surau. Dekat masjid sekarang dia banyak food bank ya, makanan-makanan dia pergi ambil. Dia bujang, dia seorang, tak apa, dia tak nak kerja tak apa, suka hati. Dia boleh hidup dengan minum air kosong kat masjid surau, tak ada masalah, dia seorang. Tapi kalau dia ada anak isteri, wajib dia kena cari rezeki, makan minum, tempat tinggal untuk anak isteri. Dia tak boleh kata reda apa saja, tak boleh. Perintah Allah juga cari rezeki. Cuma dalam perintah Allah cari rezeki tu Allah dah tentukan banyak mana dia akan dapat. Okey. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada saya share hadis tu kat skrin. Okey, Sahih Ibnu Hibban daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna ruhal qudus nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi." Sesungguhnya Ruhul Kudus telah mewahyukan kepada diriku. Ini Nabi kata Ruhul Kudus tu Jibril lah bahawasanya seseorang tidak akan mati sehingga dipenuhi rezekinya dan ajalnya dengan sempurna. Allah dah tentukan dah seorang tu masa dia hidup atas muka bumi ni dia akan makan 10 tan makanan dan 10,000 juta liter air. Contoh 10 juta liter air dia akan minum atas muka bumi. Allah dah tentu dah. Selagi tak cukup kota limit yang Allah tentukan tu, selagi tu dia tak akan mati. Walaupun doktor kata dia ni sebulan lagi hidup, lepas tu dia mati lah. Doktor kata dia ni ada kanser, contohlah doktor kata orang macam ni sebulan lagi hidup, lepas tu mati lah. Walaupun doktor kata macam tu, 3 orang doktor pakar cakap macam tu, tapi selagi tak sampai kota makanan yang Allah tentukan untuk dia, selagi tu dia tak akan mati. Okey, maknanya kalau orang tu Allah tentukan dia akan makan 10 tan makanan, selagi tak masuk 10 tan makanan dalam mulut dia, bukan masuk sekaligus lah, masuk sekaligus mati pula nanti. Masuk sikit-sikit kan. Selagi tu dia tidak akan mati. Ni takdir ketentuan rezeki Allah ni. Sebab tu kalau nak mati lambat, makan sikit-sikit. Betul ke? Boleh, Puan Rohana makan sikit-sikit. Kenapa makan sikit-sikit? Takut cepat sampai kota limit, takut mati. Jadi makan sikit-sikit. Boleh, Puan Nurani, Muhammad Ayub. Rezeki bukan makan je, Ustaz. Okey, kat sini rezeki makan ni, kat sini rezeki makan. Puan Nurani boleh, Puan Nurani makan sikit-sikit. Puan Nurani kan ada makan diet, makan sikit-sikit. Boleh Puan Nurani? Dia tanya kenapa makan sikit? Sebab saya takut saya cepat sampai had limit. Dia makan nasi 3 ulas je sehari. Minum air separuh cawan je sehari. Kenapa? Jumpa hadis ni takut. Baik. Boleh ke awak cakap macam tu? Tak boleh. Sebab kita tak tahu berapa banyak limit makanan kita akan makan. Kalau kita tahu senang. Kita lahir-lahir Allah kata, okay, awak 10 tan. Jadi mak kita dah start kira dah. Satu makanan. Sebab kalau makan banyak cepat sikit mati, makan lambat sikit mati. Tak, kita tak tahu. Dia makan je lah macam biasa. Cuma berhenti sebelum kenyang. Betul lah sunnah Nabi nya berhenti sebelum kenyang. Dalam hadis lain Nabi kata, dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajalu." Rezeki pasti confirm akan datang cari tuan dia sebagaimana maut datang cari tuan dia. Sebagaimana maut confirm pasti datang cari tuan dia, macam itulah juga rezeki akan datang kat tuan dia. Sebagaimana maut datang, kita tak tahu bila, yang penting confirm datang. Macam itulah juga rezeki Allah tentukan confirm datang. Kita pun tak tahu bila dia akan datang. Cepat ke, lambat ke, cara mudah ke, cara susah ke, itu semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Dalam bab rezeki, Allah nak suruh kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab rezeki,
Allah nak suruh kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pertama, orang Islam kena yakinlah yang Allah pemberi rezeki. Allah tanya orang kafir lah dalam bab rezeki. Tengok muka surat 408. Tolong baca dia, Puan Nuraini Bahrum, page 408, ayat 40. Ni Allah nak suruh kita yakin yang Allah tu beri rezeki. Allah tanya, ada tak siapa-siapa selain Allah yang kamu sembah yang boleh bagi rezeki macam Allah bagi rezeki? 408 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang sedemikian itu? Maha suci Dia, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Okey. Terima kasih Puan Nuraini Bahrum. Jadi ayat ni Allah tanya orang kafir. Kita bersama. Allah ciptakan kamu, Allah bagi rezeki pada kamu, nanti Allah akan matikan kamu, nanti Allah akan hidupkan kamu. Ada tak siapa-siapa selain Allah yang boleh bagi rezeki, hidupkan, matikan macam Allah buat? Tak ada orang boleh buat. Orang kafir percaya tak Allah bagi rezeki? Percaya. Orang kafir sama percaya tak Allah bagi rezeki. Bagus bab tu. Betul akidah dalam bab tu. Mana ayat ni? Surah Yunus. Surah Yunus. Tengok muka surat 212. Muka surat 212. Tolong baca Puan Nurani Muhammad ayat boleh? 212 ayat 31. Allah suruh Nabi tanya beberapa soalan lah pada orang kafir. Antaranya siapa bagi rezeki? Dia jawab Allah. Bagus. 212 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada musyrikin Makkah, siapakah yang memberi rezeki kamu dari langit dan dari bumi? Katakan pula lah, siapakah yang menguasai, iaitu menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Lalu katakanlah, kenapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Terima kasih Puan Nurani. So, banyak soalan Allah suruh tanya kan? Kita tengok nombor 1 je. Tengok nombor 1. Siapa bagi rezeki pada kamu daripada langit? Soalan kedua, 3, 4, 5, 6 yang Allah suruh Nabi tanya orang kafir dalam ayat ni. Satu jawapan dia. Apa dia? Allah. Betul. Akidah orang musyrikin Mekah. Siapa yang bagi rezeki? Mereka jawab Allah. Betul dalam bab tu. Apa yang membezakan mereka dengan kita? Bersyukur ke tak bersyukur? Bersyukur ke tak bersyukur? Tu je beza dia. Kalau kita bersyukur pada Allah, kita anggap Allah je Tuhan, kita taat perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, yes, kita orang bersyukur. Tapi kalau kita kata, ya Allah bagi rezeki, ya Allah je bagi rezeki, benda lain tak bagi rezeki. Tapi apa Allah suruh tak buat. Apa Nabi suruh buat dono je. Apa yang Allah suruh amalkan tak amalkan. Maka kita masa tu sama macam orang bukan Islam juga. Jadi yang membezakan kita dengan orang Islam ialah sejauh mana kita bersyukur terhadap rezeki Allah bagi pada kita. Tanda kita bersyukur terhadap rezeki Allah bagi pada kita ialah nikmat rezeki Allah bagi tu kita gunakan untuk meredakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Puan Rohana kata kat saya tadi kan, rezeki tu bukannya makan minum saja. Betul. Rezeki bukan makan minum saja. Menurut Syekh Khalid Al-Jundi, rezeki itu ialah setiap perkara yang memberi manfaat kepada manusia. Setiap perkara yang memberi manfaat kepada manusia. Sama ada yang berbentuk maknawi, abstrak. Sama ada yang berbentuk mali, harta benda. Contoh, duit, rumah, kereta, tanah. Tu mali, berbentuk maliyah, berbentuk berbentuk maliyah, berbentuk benda nampak lah, benda berjisim. Satu lagi dipanggil madiyah. Madiyah tu benda berbentuk maknawi. Contoh, kecerdikan akal, idea, kebahagiaan, kepandaian. Rezeki tu. Hati yang tenang, jiwa yang tenang, ketenangan dalam hidup. Mana nampak kan? Itu benda abstrak, benda maknawi. Itu pun termasuk rezeki juga. Pasangan yang baik, anak-anak yang taat, contoh, itu semua rezeki juga. Sebab tu dalam syurga nanti, Allah panggil nikmat dalam syurga sebagai rizkun karim. Nikmat dalam syurga Allah panggil rizkun karim. Rezeki yang mulia.
Jadi adakah rezeki yang mulia tu makan je? Makan je sama? Tak. Mana ayat dia? Tolong baca dia, Puan Amirah. Tolong baca boleh, Puan Amirah. Surah apa ya? Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Saya cari muka surat sekejap. Muka surat 177, ayat 3, ayat 4. Boleh? Ayat 3 dengan ayat 4. Ada Puan Amirah? Ada. 177 ayat 3 yang 4. Ya, ayat 3 ayat 4. Iaitu orang yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperolehi beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki, iaitu nikmat yang mulia. Ada tak beritahu apa dia? Rezeki yang mulia dia tahu tak apa dia? Tak ada. Tak ada Okay, tak apa. Oh, putih terjemah. Rizkun karim, paradise. Generous in the garden. Okay. Provision, generous in the garden, paradise. Syurga lah. Okay, tak apa. Jadi syurga Allah panggil rizkun karim. Nikmat dalam syurga makan saja ke? Jadi adakah dalam syurga orang tu hanya seronok dengan makan saja? Tak. So perkataan rezeki bukanlah beri makna makanan saja. Tempat tinggal yang baik, kejiranan yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang taat, tu semua namanya rezeki. Cuma rezeki yang kita bincang sekarang ni, livelihood, sumber-sumber kehidupan kat sini, kita fokus pada rezeki makan minum tu lah. Rezeki makan dan minum. Boleh? Okey, baik. Apa saya nak terangkan tadi dalam bab rezeki? Cuma dalam bab rezeki ni ada orang Allah mudahkan, ada orang Allah susahkan. Salah satu orang yang Allah mudahkan dalam bab rezeki siapa dia? Orang yang Allah bagi rasa cukup pada dia. Allah nak susahkan seseorang dalam bab rezeki, ingat, Allah nak susahkan seseorang dalam bab rezeki, Allah tak perlu kurangkan gaji dia. Kalau dia berniaga, biasa income dia bulan-bulan perniagaan dia 20,000. Allah nak susahkan dia, Allah tak perlu kurangkan daripada 20,000 jadi 15, jadi 10, tak. Allah nak susahkan hidup seseorang tu ialah dengan cara Allah tinggikan kehendak nafsu keinginan dia. Dia gaji 20,000 sebulan, tapi dia punya nafsu dalam berbelanja macam orang gaji 30,000. Faham maksud saya ya? Dia gaji 20,000 sebulan. Banyak. Tapi Allah buat dia nafsu dalam berbelanja dengan keretanya, rumahnya, makan minumnya. Cara dia berbelanja macam orang gaji 30,000. Maka susah tak hidup dia? Susah hidup dia. Allah tak perlu kurangkan gaji dia, tak perlu kurangkan pendapatan dia. Allah Ta'ala buat dia punya nafsu dalam berbelanja berlebih-lebihan. Maka dia akan rasa susah dan beratnya hidup. Manakala orang yang Allah nak senangkan hidup dia, ni contoh, gaji dia 5,000 tapi dia pandai belanja macam orang gaji 3,000. Dia pandai mengurus keuangan dia macam orang gaji 3,000. Banyak boleh simpan bulan-bulan. Dia sekadar harga barang naik 10%, 20%, dia tak gelupur macam orang yang lain. Bukan nak hina orang, tak. Nak ceritanya, Allah yang buat orang tu hidup senang, Allah buat orang tu hidup susah. Salah satu cara Allah buat dia senang, bukan Allah tinggikan gaji dia, melainkan Allah bagi qanaah, sifat cukup pada diri dia. Allah nak bagi orang tu hidup susah, bukan Allah Ta'ala kecilkan pendapatan dia, tak. Allah buat kemiskinan sentiasa terbayang-bayang di hadapan mata dia. Dalam sebuah hadis daripada Imam Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi. Allah kata, ya bana Adam, tafarragh li ibadati, amla' sadraka ghinan wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, Allah kata, wahai anak Adam, bagilah masa untuk ibadat padaku, carilah masa untuk ibadat padaku, nescaya aku akan penuhkan dadamu dengan rasa cukup. Dan aku akan tutup pintu kemiskinan daripada kamu. Fokus ibadat, kerja macam biasa, fokus ibadat, bagi masa untuk ibadat, Allah akan buang rasa miskin dalam hati dan Allah bagi kaya dalam hati. Wa illam taf'al, tak nak ibadat, sibuk kerja, cari alasan kerja macam-macam lah, jadi tak ada masa nak ibadat. Allah kata tak apa. Wa illam taf'al, mala'tu sadraka syughlan. Kami akan penuhkan dada kamu dengan kesibukan yang memanjang. Okey, walam asudda faqraka,
dan aku tidak akan menutup pintu kemiskinan daripada kamu. Aku tak akan tutup pintu kemiskinan pada kamu. Susah dia semua. Walaupun kita dengar gaji dia terbelit ojek mata. Banyak tu gaji dia. Tapi Allah buat nafsu berbelanja dia lagi besar pada tu. Susah sama hidup dia. Betul, dalam bab rezeki ada orang Allah mudahkan, ada orang Allah susahkan. Khutbah Jumaat Selangor minggu lepas. Dalam bab dunia sementara akhirat selamanya. Khutbah Jumaat tu, salah satu hadis didatangkan adalah orang yang menjadikan dunia semata-mata kerisauan dia, Allah Ta'ala akan sentiasa paparkan di hadapan dia rasa miskin. Dia miskin je semua. Sebab dia punya maksud dia dunia. Tapi barang siapa jadikan akhirat kerisauan nombor satu dia, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dunia dia. Allah Ta'ala akan bagi rasa kaya dalam hati dia. Dalam hadis lain Nabi kata, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya sebenar bukanlah kaya harta benda, tapi kaya sebenar adalah kaya hati. Orang Allah bagi dia kaya hati, walaupun kereta dia biasa, rumah dia biasa je, dia kata aku dah ada rumah, dah ada kereta, cukup. Tak apa lagi. Tapi orang yang Allah tak bagi dia kaya hati, dia sentiasa rasa miskin. Dia sentiasa rasa miskin je semua. Walau dia dah ada banyak benda lah. Okey, baik. Jadi yang membezakan kita dengan orang kafir adalah rasa bersyukur. Jadi orang bersyukur dengan harta yang Allah bagi pada dia. Dia guna harta itu untuk menaati perintah Allah. Dia tak guna sikit pun daripada harta Allah bagi pada dia untuk memurkakan Allah. Tak adalah kata gaji dia RM5,000, dia guna RM30 je untuk main judi. Menang-menang, kalah-kalah. Walaupun dia guna RM30 je daripada RM5,000 untuk berjudi, itu tetap termasuk tidak bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Okey, baik, seterusnya. Masuk ayat baru. Cuma dalam bab rezeki itu panjang lagi lah sebenarnya. Perbincangan bab rezeki tapi cukup kat situ dulu. Okey. Ayat baru, ayat bawah sekali. Ayat yang ke-11. Ayatlah ni, tak sempat nak berhabis. Ayatlah ni. Wa dan laqad demi sesungguhnya khalaqnakum kami telah ciptakan kamu. Khalaqnakum kami telah ciptakan kamu. Thumma kemudian sawwarnakum kami telah membuat rupa bentuk kamu. We shape you. Sawwarnakum kami telah membuat rupa bentuk kamu. Thumma kemudian Kulna kami katakan li kepada al-malaikah para malaikat. Al-malaikah para malaikat. Usjudu sujudlah kamu. Usjudu sujudlah kamu li Adam kepada Adam. Li Adam kepada Adam. Okey. Falalu ataupun maka. Falalu ataupun maka sajadu mereka pun sujud. Sajadu mereka pun sujud. Illa melainkan iblis lah. Okey. Lam tidaklah yakun dia iblis. Tidaklah dia iblis min daripada as-sajidin golongan yang bersujud. As-sajidin golongan yang bersujud. Okey, tolong terjemahkan dia ayat last kita hari ni. Puan Rosnani tolong terjemahkan boleh? Puan Rosnani ayat last kita. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk antara mereka yang bersujud. Okey, baik. Terima kasih Puan Rosnan. Sekarang kita nak bincang tentang penciptaan Adam, iblis dan para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Adam, iblis, malaikat. Peristiwa Allah suruh Nabi Adam, Allah suruh malaikat sujud pada Nabi Adam, lalu malaikat semua sujud kecuali iblis. Kisah macam ni ada 7 tempat dalam Quran. Ayat-ayat macam ni ada 7 tempat dalam Al-Quran. Kenapa Allah cerita sampai 7 kali? Walah, sekali cukup lah. Sekadar Allah nak beritahu. Sekadar Allah nak beritahu pada kita, dulu aku ciptakan kamu. Lepas tu aku suruh iblis sujud, aku suruh malaikat sujud, malaikat tak nak sujud.
Aku suruh malaikat sujud, malaikat sujud, iblis tak nak sujud. Sekali cukup lah. Tak, Allah cerita berkali-kali dalam Quran. 7 kali. Ayat macam ni dalam Quran ada 7 kali. Untuk apa? Pertama, untuk Allah beritahu keuntungan, kejayaan orang yang mengikut jejak langkah Adam. Yang kedua, kerugian dan kegagalan orang yang ikut jejak langkah iblis. Keuntungan Adam dan kerugian iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawasanya anak Adam kena hati-hati dengan musuh yang dah lama berdendam dengan mereka. Siapa dia? Iblis lah. Kita tak nak buat salah apa pun. Kita tak nak kacau anak cucu dia pun. Tapi dia dah lama berdendam dengan kita. Iblis ni dah lama berdendam dengan kita. Lama dia berdendam dengan kita, iblis ni lah. Maka sampai kiamat dia akan rosakkan anak cucu kita dengan kita sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Adam dan Iblis dalam Quran. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita meniru ataupun belajar daripada sifat Adam setelah buat salah. Dalam kes Adam dan Iblis ni, dua-dua buat salah. Nabi Adam ada buat salah, Iblis pun ada buat salah, dua-dua ada buat salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakah yang membezakan antara Adam dan Iblis? Reaksi mereka, amalan mereka setelah mereka buat salah. Itu poin dia. Nabi Adam ada buat salah? Ada. Iblis ada buat salah? Ada. Apa yang membezakan Adam dengan Iblis di sisi Allah? Yang membezakan Adam dan Iblis di sisi Allah ialah reaksi selepas buat salah. Bagaimana reaksi Iblis lepas buat salah? Iblis lepas buat salah, dia kata biar pi ya. Iblis lepas buat salah, dia kata biar pi ya, sampai bila-bila aku takkan taubat. Bahkan aku akan rosakkan lagi mereka sampai bila-bila. Itu Iblis punya reaksi. Adapun Nabi Adam lepas buat salah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang kita nak belajar daripada kisah ni. Okey, kita refer 7 tempat tu 7 tempat dalam Quran kita akan cerita tentang Iblis tak nak sujud pada Nabi Adam. Okey. Pertama surah Al-Baqarah. Tolong baca dia surah Al-Baqarah. Puan Izawani. Muka surat 6. Muka surat 6 ayat 34. Boleh Puan Izawani muka surat 6 ayat 34. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah, tunduklah dengan membongkokkan badan sebagai memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya sujud melainkan Iblis. Ia enggan dan tak kabul serta ia menjadi sebahagian daripada golongan yang kafir. Okey. Nampak? Terima kasih Puan Izawani. Ini yang pertama. Kisah Adam tak nak sujud pada, kisah Iblis tak nak sujud pada Adam. Ini nombor 1. Yang kedua, ayat kita sekarang. Yang Puan Rosanani baca untuk kita tadi lah ayat kita sekarang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau baca dia Puan Ira, surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Yang ketiga. So, kita boleh tandalah 7 tempat ni. Saya cari muka surat sekejap. Muka surat 263, ayat 29, 30, 31. 29, 30, 31. Ada? Puan Ira? Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka para malaikat itu bersama-sama bersujud. Kecuali Iblis, ia enggan sujud bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Okey, terima kasih Puan Ira. Ini nombor 3. So, pertama surah Baqarah, kedua surah Al-A'raf, ketiga surah Al-Hijr, yang keempat, tolong baca ada Ada Ustaz. Okey, muka surah Isra page 288 ayat 61. 288 ayat 61.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka bersujud kecuali iblis. Ya, iblis berkata, adakah aku perlu bersujud kepada orang yang engkau ciptakan daripada tanah? Okey. Ini nombor 4. Nombor 5, tolong baca Puan Noraini Bahrum surah Kahfi page 299 ayat 50. Boleh? Puan Noraini Bahrum 299 ayat 50. 299 ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Pengganti Allah bagi zalim. Pengganti bagi orang-orang yang zalim. So ayat ni dengan jelas, iblis tu malaikat ke bukan? Puan Noraini Bahrum, iblis tu malaikat ke bukan? Bukan. Sebab Allah kata apa? Dia kategori jin, kan? Allah kata Kategori Allah suruh sujud, dia enggan. Dan dia adalah kategori jin. Patutkah kamu menjadikan dia dan keturunan dia pemimpin-pemimpin selain Allah? Bila sebut keturunan, maknanya apa? Malaikat mana ada keturunan, mana ada bini, mana ada anak-anak. Yang ada keturunannya jin lah. Jadi iblis adalah kategori jin. Tengok apa kata Aisyah radhiyallahu anha tentang iblis. Saya share kat skrin. Sana ambil masa lebih sikit. Tengok. Okey, tengok ni. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Khuliqatil malaikah min nurin." Malaikat daripada cahaya. Wa khuliqa iblisu mimma rijim minnar. Iblis dicipta daripada api yang sangat panas, api yang tidak ada asap lah ni. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adam diciptakan daripada apa yang telah disifatkan bagi kamu, iaitu tanah. Fa indal hajah nadaha kullu wi'ain bima fihi. Ketika keadaan berhajat, maka setiap bekas tempayan akan meluapkan isi yang tersimpan di dalamnya. Apa makna kata-kata Aisyah ni? Bila keadaan memerlukan, okey, bila keadaan memerlukan, tempayan akan meluapkan isi dalamnya. Apa makna tempayan akan meluapkan isi dalamnya? Maksudnya macam ni. Iblis ni dalam kategori malaikat, dalam kategori jin, dia baik sekali. Dia tiru amalan-amalan para malaikat. Tapi berapa lama sangat dia dapat tiru amalan malaikat? Bila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, maka masa tu terserlahlah dia punya, kalau kita sekarang dia panggil true colour. Kita sekarang dah panggil true colour. Ni sambungan hadis tadi. Hadis tadi tak habis lagi tadi. Okey, tengok ni kat skrin. Sekejap Sambungan hadis tadi. Okey. Apabila perlu, tempayan pun meluapkan isi yang tersimpan di dalamnya. Maksudnya kalau isi dalam tempayan tu buruk, lama-lama buruk tu keluar. So iblis, dia kategori jin. Dia duduk dengan malaikat, tiru amalan malaikat. So dia kata kat sini dalam kata-kata Aisyah tu, di mana dia perlu kembali kepada asalnya. Iblis ni dia bersifat apa? Sifat perangai asalnya yang berapi-rapi. Suka marah, suka dengki, suka tak puas hati. Sebab itu, tengok hadis tadi, iblis mencuba-cuba meniru malaikat dalam beribadat dan tunduk patuh. Sebab itu, mereka pun dimasukkan dalam kumpulan malaikat-malaikat yang turut dipanggil. Jadi iblis ni, dia jin. Dan ayat tadi jelas, iblis ni adalah kategori jin. Okey, iblis adalah kategori jin. Oleh kerana dalam kategori jin, dia baik. Dia bagus. Tapi bila sampai masanya, dia tak akan selamanya bagus sebab naluri dia, sifat dia bukan baik. Allah letak dia dalam kategori malaikat sebab dulu sama-sama jin. Dalam kategori jin dia bagus. Tapi setelah Allah ciptakan Adam, dia punya dengki, dia punya tak puas hati terserlah. Bila terserlah itulah keluarnya tadi yang kita share kat skrin tadi,
apabila perlu, tempayan pun meluapkan isi yang tersimpan. Maksudnya kalau buruk ada dalam tempayan tu, berapa lama dapat tutup buruk tu? Jadi iblis, masa Adam tak ada, bolehlah berlakon baik. Setelah Allah ciptakan Adam, masa tu barulah terselah perangai dia yang sebenar, kejahatan dia yang sebenar. Okey, baik. Masa tu, ketika mana Nabi Adam telah diciptakan, Allah suruh sujud pada Adam. Maka iblis tak nak sujud pada Adam. So iblis bukan malaikat. Iblis adalah jin yang Allah Ta'ala telah letakkan bersama dalam kategori para malaikat. Ni Imam Ibn Katsir. Saya share kat skrin ni tulisan Imam Ibn Katsir. Tengok kat skrin. Jadi iblis mengingkari perintah Allah, dia protes kepada arahan Allah Ta'ala, dia telah melakukan kesilapan dalam kenyataannya dan dia telah menjauhkan diri daripada rahmat Tuhannya. Kemudian dia telah diturunkan pangkatnya yang dia perolehi disebabkan amal ibadahnya. Dulu amal ibadat dia bagus, dia naik pangkat lah. Tapi sebab tak nak sujud pada Allah, dia turun pangkat. Meskipun sebelum itu dia menyerupai para malaikat, namun dia bukanlah daripada golongan mereka. Kerana iblis diciptakan daripada api, sedangkan malaikat daripada cahaya. Tabiatnya mengkhianati diri sendiri di saat dia paling memerlukannya. Dan dia kembali kepada perangai asalnya yang berapi-rapi, iaitu perangainya yang berapi-rapi. Perangai jahat tadilah. Lalu para malaikat sujud. Setiap mereka sujud, melainkan iblis. Ni surah yang kita bincang tadilah. Okey. Penerangan tentang jin, syaitan, iblis ni ada dalam buku. Ni. Buku ni sangat bagus. Saya baru dapatkan. Saya tak baca habis lagi. Jin, syaitan, asal usulnya. Bagus cerita-cerita dalam ni. Saya boleh baca habis lagi. Buku ni dia karang oleh Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir. Okey, itu nombor 5. 2 ayat lagi. 2 tempat lagi. Yang ke-6, surah Taha. Tolong baca dia. Tolong baca dia Puan Nurani boleh? Puan Nurani, surah Taha. Muka surat 320. 320 ayat 116, 117. Boleh Puan Nurani? Ini yang ke-6 dalam surah ni. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah, iaitu tunduklah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud. Kecuali iblis, ia ingkar. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh isterimu. Maka janganlah ia sampai mengeluarkanmu berdua dari syurga. Sudah tentu engkau nanti akan celaka. Okey, boleh tak saya nak keluar tajuk sikit Puan baca 2 ayat lagi boleh? Ayat 118 dengan 119. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di dalamnya, iaitu syurga, dan tidak pula tanpa pakaian. Sesungguhnya kamu di dalamnya tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari. Okey, sekejap ni tajuk 2 tajuk sikit. Masa ayat 117, Puan Nurani, boleh ayat 117, Allah cakap pada Adam seorang ke pada Adam dan isterinya sekali? Puan Nurani, saya nak tanya soalan pada Puan Nurani. Tadi Puan Nurani baca ayat 117, baca balik tak apa? Allah cakap pada Adam seorang ke pada isterinya sekali? Pada wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh isterimu. Pada Adam. 117. 117. Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh isterimu. Oh, cakap dengan Adam dan Hawa lah. Yes. Berapa ayat tu? Berapa ayat tu? Ya. Berapa ayat 117? Baca balik. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh isterimu. Maka janganlah ia sampai mengeluarkanmu berdua. Oh, sebab dia cakap berdua. Dari syurga. Sudah tentu engkau nanti akan celaka. So, kamu berdua tu maksudnya refer pada Adam dan Hawa. Betul? Tapi ayat 118 dengan 19, Allah cakap pada Adam seorang ke kedua-duanya sekali? Puan Nurani. Teruskan. Terjemah baca. Baca balik. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak pula tanpa pakaian. Sesungguhnya kamu di dalamnya tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari. So, Adam seorang ke dua-dua sekali? Ini pun dua-dua lah Ustaz. Tak. Tadi, ayat 117, ada perkataan kuma. Fala yukhrijanna kuma. Betul? So, kuma adalah bahasa Arab untuk 2 orang. Kuma adalah bahasa Arab untuk 2 orang. Betul?
Ayat tadi, ayat 117 tadi ada perkataan kuma. Kuma tu kamu berdua. Ayat 118, innalaka. Inna sesungguhnya. Betul? Laka bagimu. Laka ni seorang ke dua orang? Puan Nurani. Orang. Seorang. Jadi seorang ni refer pada Adam seorang. Kenapa Allah refer pada Adam seorang? Sebab tanggungjawab untuk sediakan 4 perkara adalah tanggungjawab suami. Sungguhnya engkau wahai Adam dalam syurga tak perlu lapar, tak perlu tanpa pakaian, tak perlu dahaga dan tak perlu berpanas. Betul kan? Dalam syurga dapat 4 perkara ni. Maknanya kenapa Allah tak mention innalakuma, sesungguhnya bagi kamu berdua wahai Adam dan Hawa, dalam syurga kamu tak perlu berlapar, tak perlu tidak berpakaian, tidak perlu dahaga, tak perlu berpanas. Kerana apa? Tanggungjawab untuk pastikan isteri tidak akan lapar, tidak akan tak ada pakaian, tak akan dahaga, tak akan berpanas. Adalah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab siapa tu? Suami. Suami. Tanggungjawab Adam seorang. Sebab tu untuk ayat 117 Allah cakap pada kedua-dua. Kamu berdua kena jaga ya. Adam dengan Hawa, jangan sampai syaitan buat kamu terkeluar pada neraka, daripada syurga. Allah cakap pada kedua-duanya. Tapi 118 dan 119 Allah cakap pada Adam seorang. Wahai Adam, kau mudah dalam syurga. Kau tak perlu cari makan untuk kau dan isteri kau. Kau tak perlu cari pakaian untuk kau dan isteri kau. Kau tak perlu cari air untuk kau dan isteri kau. Kau tak perlu cari tempat berteduh untuk kau dan isteri kau. Kerana apa? Tanggungjawab untuk cari semua tu adalah tanggungjawab kau seorang. Sebab tu dalam ayat 117 Allah cakap pada Adam dan isteri Adam, fala yukhrijannakuma. Kalau kita tengok yukhrijannakuma. So saya tulis lebih kurang jadi minta maaf. Yukhrijannakuma. So kuma ni dalam bahasa Arab untuk dua orang. Kenapa untuk dua orang? Untuk Adam dan isterinya. Adapun ayat 118 dengan 119, innalaka 118, 119 wa annaka. Betul? Jadi annaka dengan innalaka adalah untuk seorang. Kenapa? Kerana tanggungjawab 4 perkara tu tanggungjawab suami seorang. Isteri tak wajib beli beras biji. Jelas Itu 2 tajuk. Sekadar nak sembang je lah bab tu. Okey, yang ke-7. Tolong baca Puan Rohana last 457. 457 ayat 72, 73, 74, 75. Boleh? Puan Rohana, Lillah tadi. Boleh. 457. Ya, 457 kan saya kata 7 tempat dalam Quran Allah cerita pasal Adam, Iblis, malaikat 7 tempat ni yang ke-7 lah. Ayat 72, 73, 74 dengan 75. 72, 73, 74, 75. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh kepadanya, maka tunduklah kamu semua dengan bersujud kepadanya. 73. Lalu para malaikat semuanya bersujud. 74. Kecuali Iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang yang kafir. 75. Allah berfirman, wahai Iblis, adakah yang menghalangi Apakah yang menghalangi kamu untuk sujud kepada manusia yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu rasa kamu termasuk golongan yang lebih tinggi? Satu lagi, apa dia jawab? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya kerana engkau menciptakan aku daripada api sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Tu kita sembang minggu depan insya-Allah. Boleh? Apa baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.